Tajuk utama 24 Zulhijjah 14 Ogos, Perjanjian Damai Israel UAE, pengkhianatan buat Palestin. Juga makcik gelang pink dipenjara dan didenda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Nazirah Syaringat. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membuat pengumuman mengejutkan mengenai perjanjian damai antara Israel dan Emirat Arab Bersatu UAE. Trump menerusi Twitternya hari ini berkata, perjanjian bersejarah itu disifatkan sebagai pencapaian besar dalam usaha mengembalikan hubungan antara UAE dan Israel. Perjanjian itu menyaksikan UAE muncul negara Teluk pertama yang berbuat demikian. Trump dalam pada itu menjangkakan lebih banyak hubungan diplomatik antara Israel dan negara jirannya itu. Tambah Trump, Washington akan menjadi tuan rumah pada sidang kemuncak bagi menandatangani perjanjian damai antara Israel dan UAE dalam tempoh 3 minggu lagi. Sebelum ini, Israel menandatangani perjanjian damai dengan Mesir dan Jordan masing-masing pada 1979 dan 1994. Sementara itu, perjanjian damai antara Israel UAE tidak diiktiraf Palestin, malah dianggap sebagai satu pengkhianatan. Penasihat kanan kepada Presiden Palestin Mahmud Abbas, Nabil Abu Rudeydeh berkata, pemimpin Palestin menolak dan mengecam perjanjian tiga pihak yang dibuat antara UAE, Israel dan Amerika Syarikat. Nabil yang membacakan kenyataan di luar pejabat Abbas di Ramallah, tebing barat berkata perjanjian itu mengkhianati Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa dan perjuangan rakyat Palestin. Penduduk di Ramallah pula menolak perjanjian damai itu dengan menganggap ia satu konspirasi untuk menidakkan hak rakyat Palestin. Sementara itu, Ketua Politik Hamas Ismail Haniyeh menegaskan sokongannya kepada kepimpinan Palestin dan menolak semua deklarasi dan keputusan satu pihak yang bertujuan menghapuskan hak Palestin dan mencabuli resolusi antarabangsa. Bagi UAE pula, Dutanya ke Amerika Syarikat Yusuf Al-Otaibah berkata perjanjian itu merupakan kemenangan diplomasi sekaligus menjadi perubahan dalam hubungan antara negara-negara Arab dan Israel. Kenyataan bersama Amerika Syarikat, UAE dan Israel menjelaskan hubungan diplomatik bersejarah ini akan mengukuhkan lagi keamanan di rantau Timur Tengah. Perjanjian itu pula kononnya sebagai langkah untuk menangguhkan rancangan Israel merampas sebahagian wilayah tebing barat bagi memfokuskan usaha memperluas hubungan negara-negara Arab dan Islam lain. Sementara itu, perjanjian UAE-Israel juga ibarat menikam belakang rakyat Palestin yang sebelum ini berjuang habis-habisan untuk pembebasan negara itu. أنا بعتقد أنه كان يتعين أن يكون هناك موقف إماراتي داعم للموقف الفلسطيني وداعم لبلورة موقف عربي جامع للفلسطيني وليس إضعاف الموقف الفلسطيني وتشكيل طعن الظهر في ظهر الشعب الفلسطيني. هذا الاتفاق لا يخدم القضية الفلسطينية بالمطلق بل يخدم الرواية الصهيونية. مثل هذا السلوك يشجع الاحتلال على استمرار تنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني ومواصلة جرائمه ضد شعبنا الفلسطيني المطلوب. Dan bagi mengupas isu besar ini di talian Skype ketika ini, Profesor Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam Akademik Pengajian Islam Universiti Melaya UM, Profesor Dr. Muhammad Roslan Muhammad Nur yang juga pakar mengenai Timur Tengah. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof, adakah perjanjian damai antara Israel dan UAE ini sudah dijangka selepas perjanjian sama telah dibuat bersama dengan Mesir dan Jordan sebelum ini? Terima kasih Nas. Kalau kita lihat apa yang dibuat oleh UAE ini, sebenarnya pertamanya ia mengejutkan kerana dalam kita berdepan dengan situasi yang berbeza di Timur Tengah, tiba-tiba muncul satu berita yang mengatakan bahawa UAE ini membuat satu perjanjian dengan Israel. Tapi dari satu aspek lain, sebenarnya
ianya adalah rentetan daripada beberapa peristiwa yang kalau kita melihat daripada, kalau kita membuat kajian, kita tidak merasa pelik tindakan yang diambil oleh UAE itu, kerana bermula daripada Trump menjadi Presiden Amerika Syarikat, nampaknya pasukan yang ditubuhkan oleh Trump untuk mengendalikan isu di Timur Tengah ini yang diketuai oleh menantu beliau iaitu Jared Kushner telah beberapa kali bertemu dengan pimpinan UAE ini untuk membincangkan isu-isu perdamaian di Timur Tengah, dan kita lihat bahawa UAE ini nampaknya terpengaruh ataupun membeli idea yang dikemukakan oleh US ini, iaitu untuk berdamai dengan pihak Israel ini. Jadi itu yang kita lihat sekarang ini yang berlaku. Baik Prof, tindakan ini secara terang-terangannya mencabul resolusi antarabangsa, dan adakah ia menyukarkan lagi usaha pembebasan Palestin? Komen Prof. Saya melihat apa yang disebutkan oleh Hanan Ashrawi, iaitu jurucakap kepada PLO. Dia mengatakan bahawa sekarang ini rakyat Palestin itu seakan-akan dijual oleh rakan mereka sendiri. Siapa rakan mereka ini? Iaitu mereka yang berada di sekitar Palestin itu. Negara-negara yang berada di sekitar Palestin. Dan GCC ataupun negara teluk ini adalah negara yang berhampiran dengan Palestin. Dan kita melihat bahawa apabila UAE menjadi negara pertama di di negara teluk yang membuat perjanjian dengan pihak Israel ini, kita merasakan ini adalah satu perkara yang yang perlu untuk kita berikan satu isyarat yang jelas bahawa kita tidak bersetuju dengan tindakan normalisasi yang dilakukan tersebut, kerana ia menjejaskan proses untuk mengembalikan hak rakyat Palestin yang sebenar, yang mereka ini telah dijajah. Kalau mengikut Presiden Trump dulu, dia kata lebih daripada 1 abad dah isu yang berlaku di antara Palestin dan Israel ini, dan ditambah hari ini dengan perjanjian yang dibuat oleh UAE, nampaknya akan melambatkan lagi proses untuk memberikan pembebasan kepada rakyat Palestin itu sendiri. Ini cabaran kepada kita semua, seluruh masyarakat Islam di seluruh dunia sebenarnya. Jadi bagaimana pula dengan pandangan Prof tentang kenyataan Donald Trump yang menyatakan kejayaan hubungan diplomatik itu bagi mengukuhkan keamanan di rantau Timur Tengah? Adakah ia tepat ataupun wayang semata-mata? Ini daripada perspektif mereka memang begitu. Mereka melihat bahawa apabila ingin melakukan proses damai di Timur Tengah, mereka perlu untuk menjinakkan negara yang berada berhampiran dengan Palestin ini. Antara negaranya yang mereka ingin jinakkan itu adalah Mesir, Jordan, dan termasuklah negara-negara yang negara teluk ini. Yang saya bimbang adalah negara teluk lain akan mengikuti tindakan yang dibuat oleh UAE ini. Dan yang paling membimbangkan saya ialah negara yang menjadi tonggak di Timur Tengah itu, iaitu negara Arab Saudi. Kita bimbang bahawa negara Arab Saudi ini akan mengikut tindakan yang dibuat oleh UAE. Sekarang ini kita perlu untuk memberikan isyarat bahawa kita tidak mahu negara-negara lain untuk mengikut tindakan yang dibuat oleh UAE ini, kerana ia memberikan satu refleksi bahawa mereka tidak concern ataupun mereka tidak begitu cakna dengan penindasan yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestin ini. Kalau kita lihat apa yang berlaku di Palestin itu, setiap hari mereka ini dikepung oleh Israel. Mereka tidak boleh keluar. Kalau masyarakat di Gaza itu, mereka tidak boleh keluar daripada Gaza. Ini sudah berlaku daripada tahun 2007 lagi. Dia sampai tahun 2020 masih lagi negara mereka belum mendapat kebebasan. Kita di Malaysia, kita sekarang ini bulan 8, bulan kemerdekaan. Kita tahu bagaimana dalam negara kita menyambut kemerdekaan dalam perasaan kita ada kebebasan. Bagi masyarakat di sana, mereka tidak merasakan kebebasan itu. Jadi ini yang kita perlu untuk memberikan bantuan kepada mereka, dan pengisytiharan Trump yang dilakukan itu sebenarnya mencabul semua perjanjian-perjanjian yang ada, dan sebenarnya mencabut resolusi-resolusi yang pernah dikeluarkan di peringkat antarabangsa oleh PBB ataupun oleh Security Council United Nations. Baik Prof, menerusi perjanjian ini Israel kononnya kata tidak akan menangguhkan sementara proses rampasan ke atas tebing barat. Jadi bagaimana Betul. Prof melihat kepada kata-kata Benjamin Netanyahu ini? Adakah ia sebagai untuk mengaburi mata semata-mata?
Ini adalah boleh katakan sebagai gula-gula kepada masyarakat Islam untuk membenarkan tindakan yang dibuat oleh Israel sebenarnya. Israel memang ingin merampas tanah tebing barat dan juga Jordan Valley ataupun lembah Jordan itu. Sepatutnya mereka telah melaksanakannya pada bulan 7 yang lalu ya. Ini kalau mengikut plan mereka. Dan mereka nyatakan bahawa mereka menangguhkan seketika kerana mereka telah berjaya mencapai satu usaha yang baik yang mereka lakukan bersama dengan UAE, di mana UAE mengiktiraf Israel, kewujudan Israel, dan mereka ini akan bekerjasama dari sudut pelancongan. Pelancong-pelancong daripada Israel boleh datang ke UAE, begitu juga sebaliknya. Kemudian mereka akan melaksanakan direct penerbangan terus daripada UAE ke Israel, begitu juga sebaliknya. Jadi ini semua adalah perkara-perkara yang orang kata menjadi kejayaan kepada pihak Israel. Dalam masa yang sama ia adalah nakbah ataupun kesedihan yang amat sangat kepada rakyat Palestin terutamanya dan kepada seluruh masyarakat Muslim secara umumnya di seluruh dunia pada hari ini. Baik, terima kasih Prof di atas pandangan itu tadi. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Berita Al-Hijrah malam ini. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita berhenti berehat seketika insya-Allah selepas ini. Geng pecah rumah tumpas. Alhamdulillah bertemu kembali. Makcik Gelangping dijatuhi hukuman penjara sehari dan denda RM8,000 oleh Mahkamah Magistrate Ipoh hari ini. Ia selepas Nur Imah Muhammad Hashim, 72 tahun, didapati bersalah tidak mematuhi perintah pengawasan dan pemerhatian ketika dikenakan perintah kuarantin di rumah. Nur Imah didakwa tidak mematuhi perintah kuarantin dengan mengunjungi restoran Hanas Cafe di halaman Meru Permai pada pukul 8 pagi 6 Julai lalu bersama keluarga selepas tiba dari Selangor untuk bersarapan. Tertuduh didapati tidak mematuhi perintah pengawasan dan pemerhatian di bawah subsection 15-1 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Mengikut fakta kes, Jabatan Kesihatan Negeri Perak menerima aduan berhubung gambar tular di media sosial menunjukkan wanita memakai gelang perintah pengawasan di rumah tidak berada di alamat yang diperintahkan dan didapati keluar makan di restoran di Meru Raya. Hasil siasatan Pejabat Kesihatan Daerah Kinta mendapati tertuduh dikenakan perintah tersebut bermula 4 sehingga 18 Julai. Sasar rumah di tapak pembinaan dan masuk ketika mangsa tidur serta letak senjata di leher mangsa dan ugut wang. Itu taktik terbaru geng pecah rumah yang bergerak aktif di Kulim. Namun kegiatan mereka semalam menyamun pasangan suami isteri di tapak pembinaan Taman Makmur dekat Lunas tumpas. Menurut Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Azhar Hashim, dalam kejadian jam 4.30 pagi Khamis, ketiga-tiga suspek masuk ke dalam rumah yang sedang dalam pembinaan sebelum menuju ke sebuah bilik yang tidak ditutup. Suspek kemudian meletakkan sebilah parang di leher isteri mangsa sebelum mengarahkan mangsa mengeluarkan wang dan barang kemas. Bimbang isteri dicederakan, mangsa kemudiannya memberi wang simpanan RM2,500 bersama 2 telefon bimbit dan barang kemas milik pasangannya. Sebaik berjaya memperoleh barangan milik mangsa, ketiga-tiga suspek bertindak melarikan diri dengan menunggang 2 buah motosikal. Jelas Azhar, suami mangsa kemudiannya membuat laporan polis di Balai Polis Lunas dan sepasukan polis dari Bahagian Siasatan Jenayah IPD Kulim melakukan serbuan di sebuah rumah di Taman Desa Makmur Lunas pada jam 12 tengah hari yang sama sebelum berjaya menahan 2 suspek. Seorang lagi rakan suspek berjaya ditahan di Jalan Bukit Lada setengah jam kemudian selepas 2 suspek memberi maklumat. Jelas Azhar, kesemua mereka yang berusia 23 hingga 28 tahun direman 6 hari bermula hari ini sehingga 19 Ogos bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 395-397 Kanun Kesiksaan. Penjenayah Filipina iaitu Subkomander Puzayaf Idang Susukan yang bertanggungjawab memenggal kepala rakyat Malaysia Bernard dan Ted Fan pada November 2015 ditahan polis Filipina semalam. Idang atau nama sebenarnya Abdul Jihad Susukan ditahan pada 8.30 malam di rumah pemimpin Barisan Pembebasan Nasional Moro MNLF Nur Miswari di Davao City.
Memetik laporan portal berita bernama Idang antara 21 warga Filipina disenaraikan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom sebagai penjenayah dikendaki di Malaysia berhubung kes-kes penculikan untuk wang tebusan KFR di Pantai Timur Sabah. Penculikan Bernard Dan dari sebuah restoran makanan laut disandarkan pada Mei 2015 sehingga mangsa dipenggal kepala antara insiden yang didalangi Idang. Komander Eskom Datuk Hazani Ghazali berkata, ketika ini pihaknya sedang berusaha mendapatkan maklumat penuh pembabitan suspek dalam kejadian KFR di Pantai Timur Sabah sekaligus melengkapkan kertas siasatan. Beliau berkata ketika ini suspek memiliki 34 orang tangkap di Filipina, ekoran terbabit dengan 23 kes bunuh dan 5 kes culik. Namun pihaknya akan berusaha mengekstradisi Idang ke Malaysia bagi tujuan siasatan. Berehat seketika selepas ini program animasi kini di TV Al-Hijrah. Alhamdulillah masih bersama berita Al-Hijrah. Resepi kejayaan untuk dikongsi secara bersama. Itu pendirian usahawan muda Muhammad Azlan Abdullah yang mahu kisah pencapaian dirinya menjadi pendorong dan pembakar semangat kepada mereka yang ingin berjaya dalam kehidupan. Muhammad Azlan yang mana kisah hidupnya dibukukan dengan tajuk Rahsia Pengutip Sampah Jadi Jutawan berkata, buku yang ditulis Pahrul Muhammad Joy itu mahu memberi inspirasi kepada masyarakat di luar sana bahawa orang yang berjaya tidak pernah menganggap kegagalan sebagai satu titik noktah, malah ia sebagai satu titik permulaan bagi mengubah hidup. Dalam buku ini saya kongsikan rahsia-rahsia dan kunci untuk kita menjadi seorang yang berjaya, dan saya berharap mereka di luar sana mendapat sedikit inspirasi dan juga motivasi daripada buku ini untuk sama-sama kita membina sebuah kejayaan dalam kehidupan. Dan kita harus sedar sebenarnya kesusahan, kesulitan ataupun kemiskinan bukanlah penghalang untuk kita berjaya sebenarnya. Jadikan segala kesulitan dan kesusahan itu sebagai satu cabaran untuk kita menjadi orang yang lebih berjaya daripada sebelumnya, insya-Allah. Peneraju syarikat Azlan Al-Amin Properties Sdn Bhd ini turut bersyukur apabila kisah pengalaman hidupnya yang berasal dari keluarga miskin tegar dan kini bergelar jutawan telah menjadi motivasi kepada orang lain. Saya rasa terpanggil untuk menulis buku kisah hidup Muhammad Azlan Al-Amin ini, kerana beliau yang mulanya memang lahir daripada lantai kemiskinan, sudah dibelenggu kemiskinan sejak daripada kecil. Tetapi dengan izin Allah dan berkat usaha yang gigih, beliau telah membuktikan bahawa kemiskinan bukan satu penghalang untuk mencapai kejayaan. Dalam pada itu, Muhammad Azlan hari ini menerima kunjungan guru dari beberapa buah sekolah. Pada perjumpaan yang diatur khas ini, beliau berkongsi pengalaman hidup kepada guru-guru berkenaan. Istimewanya, mereka turut dibawa meninjau beberapa lokasi hartanah dan projek di sekitar ibu negara yang diusahakan anak kelahiran Besut Terengganu ini melalui tinjauan udara. Saya dapat rasa satu aura kejayaan apabila kita membaca buku ini, daripada lantai kemiskinan sehinggalah sekarang ni ke menara kejayaan. Jadi itu merupakan satu kejayaan terbesarlah dalam hidup, dan ini boleh dikongsikan kepada pelajar-pelajar saya yang berada di sekolah. Alhamdulillah setelah saya membaca buku ini dan saya rasa sangat bersemangatlah dan termotivasi. Dan saya amat menggalakkan pelajar-pelajar untuk membaca buku ini bagi membentuk jati diri dan juga untuk menjadi orang-orang yang berjaya pada masa hadapan. Kedua-dua guru berkenaan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sri Jaafar Albar Kota Tinggi Johor dan Sekolah Kebangsaan Taman Tun Harun berasa teruja dan akan menggunakan buku Rahsia Pengutip Sampah Jadi Jutawan berkenaan sebagai motivasi pelajar dalam membentuk diri seorang usahawan Islam yang hebat. 150 keluarga yang mendiami projek perumahan rakyat PPR pinggiran di Bukit Jalil menerima sumbangan keperluan asas daripada Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM menerusi program Jelajah Peduli Ummah. Setiausaha Agung MAPIM Meja Zulhanis Zainul berkata, penerima yang terdiri daripada asnaf, anak yatim, ibu tunggal dan orang kurang upaya itu tidak mengira bangsa dan agama.
Jelas Major Zulhanis, kesinambungan misi bantuan jelajah peduli ummah itu bagi membantu golongan B40 yang terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan ekoran daripada penularan pandemik COVID-19 yang masih belum putus. Dan hasil sumbangan berkenaan katanya adalah 100% daripada rakyat Malaysia. Walaupun kita ni Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, tapi kami ini bersifat konsultan kepada NGO dan kita tidak meletakkan had kepada hanya orang Islam, awam Melayu saja. Kalau tengok pada gerak kerja kita yang lalu, kita menyantuni hampir seluruh. Kita tahu masyarakat Malaysia ini majmuk dan mereka ini semuanya terkesan. Tambahnya, misi jelajah peduli ummah itu akan diteruskan dari masa ke semasa dan menyasarkan kepada hampir 10,000 keluarga asnaf di seluruh negara yang akan menerima manfaat berkenaan. Sementara itu, rasa syukur terpancar di setiap wajah penerima kerana sumbangan dan perhatian yang diberikan oleh pihak MAPIM sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban ditanggung dan melegakan hati mereka yang bukan sahaja mempunyai masalah pendapatan tetapi juga mempunyai beban seperti sakit kronik dan konflik keluarga. Dulu saya boleh jalan sikit, tapi sekarang sangat susah nak jalan. Saya pun tak tahu kenapa. Saya ucap terima kasih kerana tolong saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak MAPIM lah. Bagi semangat terhadap anak saya yang inilah keadaan dia. Terima kasih. Tengok dia orang banyak-banyak kasih sama itu barang. MAPIM turut membuka peluang kepada orang ramai untuk menyalurkan sumbangan kepada golongan memerlukan menerusi laman web www.bantuummah.com atau menyumbang ke akaun Maybank Tabung Kemanusiaan MAPIM di nombor 5622 6354 0066 atau hubungi talian yang tertera. Peminat animasi tempatan kini boleh menonton program kartun berkonsep nilai murni Anifest menerusi saluran TV Al-Hijrah. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Namanzi Haris, program baharu itu menampilkan ramai pengkarya animasi tempatan yang popular yang secara tidak langsung membuka peluang kepada generasi baharu berkenaan menzahirkan karya mereka di televisyen. Sekarang ni dengan ledakan teknologi, ledakan aplikasi seperti TikTok, Bigo. So, mereka terdedah dengan lagi banyak ruang-ruang yang kebanyakannya, kalau kata kita lihat, tak semua, kebanyakannya menjurus ke arah satu perkembangan pengaruh luar, bukan pengaruh kita. Pentingnya animasi saya lihat untuk anak-anak daripada awal usia supaya kita boleh menarik minat mereka. Dan secara tak langsung, TV Hijrah juga akan bersedia mendepani cabaran semasa dalam kita cuba mendapatkan audiens baru yang lebih muda. Jelas beliau lagi memandangkan negara kini sedang menuju ledakan revolusi industri 4.0 dengan pendigitalan dan aplikasi baharu. Karya kartunis di era ini perlu bergiat aktif dengan menghasilkan karya yang berunsur nilai murni bagi mengurangkan belia terdedah pada aplikasi media sosial yang tidak bermanfaat. Namanzi berkata demikian selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman di antara TV Al-Hijrah dan Persatuan Animasi Malaysia Animas selepas bersiaran di program Bicara Assalamualaikum pagi tadi. Sementara itu, Presiden Animasi Malaysia Amir Hamzah Hashim yang ditemui menyambut baik jalinan kerjasama ini kerana TV Al-Hijrah memberi peluang pada pengkarya animasi untuk merancakkan kembali industri berkenaan melalui medium ini, memandangkan mereka menghadapi kekangan untuk menghancurkan festival animasi ekoran penularan wabak COVID-19. Kita menghadapi persepsi yang baik bahawa animasi berada pada tahap penerbitan dan juga keunggulan dari segi pulangan. Tapi dalam masa yang sama, ekosistem industri animasi di Malaysia agak terganggu apabila penerbit kecil tidak dapat nak menyiarkan karya-karya mereka di TV. Jadi ini yang Persatuan Animasi mencari peluang untuk kerjasama dengan stesen TV dan kita siarkan kartun-kartun animasi terbitan rakan-rakan ini untuk dinikmati oleh semua masyarakat.
Dalam pada itu, TV Al-Hijrah turut berkesempatan bertemu dengan bapa animasi Malaysia iaitu Hassan Muttalib atau dikenali sebagai Pak Hassan yang merupakan pengkarya filem animasi pendek iaitu Sang Kancil dengan Monyet dan Sang Kancil dengan Buaya pada era 1980-an. Jelas beliau, industri animasi pada ketika ini amat berbeza berbanding tahun sebelumnya kerana negara telah menuju era pendigitalan. Jadi sekarang ni dah begitu banyak kan. Saya ingat perhatian audiens kita pun dah lari sikit, tak memikirkan tentang aspek keunikan dia. Jadi sekiranya kalau kita ambil cerita-cerita lama, cerita hikayat, cerita rakyat dan sebagainya kan, dijadikan diadaptasi semula sesuai dengan keadaan semasa ya. Saya rasa dia akan jadi satu tarikan, dan MOU yang dibuat sekarang ni eloklah kita memperkuatkan dia lagi dengan ambil lebih banyak lagi kartunis. Kita kena fikirkan bahawa kita ni semua pengelipur lara macam orang dulu kan, cuma medium yang kita gunakan tu berbeza. Jadi dengan MOU ni saya ingat dia akan mencetuskan lagi minat kepada siri-siri animasi sebelum ini. Program baharu berjudul Anifest itu akan bersiaran sebanyak 3 kali seminggu pada jam 6.55 petang bermula hari ini iaitu Jumaat, Sabtu dan Ahad. Ia sesuai dengan semua peringkat umur dan menampilkan pelbagai mesej dan nilai murni yang boleh dicontohi. Setiap pengguna khususnya wanita perlu lebih berhati-hati dalam memilih produk kosmetik di pasaran kerana dikuatiri mengandungi bahan terlarang. Ada juga yang menjanjikan kesan yang lebih cepat dan berkemungkinan mengandungi racun berjadual seperti hidrokinoin, merkuri dan tretinoin. Menyedari situasi itu, FR Kasih Marketing tampil dengan formulasi sendiri menerusi ekstrak kunyit putih sebagai ramuan asas. Pengarah urusannya yang juga pengasas FR Kasih Marketing, Muhammad Faizul Rohban Ahmad berkata pihaknya optimis dalam menghasilkan produk penjagaan kulit berasaskan bahan semula jadi yang dijamin selamat. Dia asalnya adalah apabila saya melihat kebanyakan kulit wanita di Malaysia ini mengalami kerosakan kesan daripada menggunakan produk-produk yang tidak diiktiraf dan juga mengandungi bahan-bahan beracun seperti hidrokinol, merkuri dan sebagainya. Okay. Bertitik tolak daripada situ saya bergabunglah dengan Universiti Utara Malaysia dengan Dr. Risiyawati bagi mengkaji satu produk yang berasaskan bahan semula jadi seperti ekstrak ros, kunyit putih, aloe vera dan juga minyak zaitun bagi menghasilkan satu produk yang selamat dan juga memberi kulit wajah yang sihat kepada pengguna. Sebab ramai wanita di Malaysia tak faham di antara kulit wajah yang sihat dengan kulit wajah yang putih. Kerana kulit wajah yang putih yang akhirnya dia akan memakan diri anda menjadi begini kerana produk-produk yang mengandungi hidrokinol ataupun merkuri yang menipiskan kulit dan dia sebenarnya merosakkan keseluruhan kulit wajah wanita. Tambah beliau, produk Kasih Skincare yang berasaskan bahan semula jadi itu mengandungi ekstrak minyak zaitun, aloe vera dan ekstrak bunga ros, malah tidak menggunakan lemak haiwan. Formulasi dari kunyit putih itu dihasilkan menerusi kerjasama Unit Penyelidikan Keselamatan Makanan, Inovasi dan Penyelidikan Pembangunan FINDA Universiti Utara Malaysia UUM. Hasil kajian tentang keberkesanan kunyit putih dalam penjagaan kulit menjadikan produk ini mampu standing dengan produk antarabangsa. Pihak FRKC sudah pun mempunyai produk sedia ada di pasaran yang menggunakan kunyit putih sebagai bahan asas, dan UUM telah bekerjasama dengan FRKC dalam membangunkan produk ini dan juga menambah baik lagi produk ini secara kolaborasi melalui consultation di bawah anak syarikat Universiti Utara Malaysia. Untuk pertanyaan maupun tempahan, hubungi talian tertera atau layari Instagram dan Facebook Kasih HQ. Laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Terima kasih kerana menonton. Saya Nazira Syaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.